statistik ni kalau kita tengok Tuan Fadi, 35.16% bersamaan 115,000 tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih. Anak saya pun tak ada nampak masa depan nak sambung tu. Adakah Malaysia bakal ada pemimpin ataupun Perdana Menteri yang tak ada SPM? Tempat kerja yang paling best kat Malaysia adalah Petronas. Nombor 1. Nombor 2, Fadivo. Assalamualaikum. Pagi. Bertemu kembali dalam Fana Evo Podcast bersama saya Fadil Rasul dan saya Fadi Ghazali. Yes, the life mentor, business guru kita. Okey, hari ni kita nak bawa topik lain sikit Tuan Fadi. Okey. Kalau Tuan Fadi perasan semenjak 2 menjak ni kita punya topik more kepada isu-isu orang muda lah. Isu-isu orang muda. Sebelum ni kita PRN dah settle, dah ada pemenangnya. Apa yang Tuan Fadi cakap pun dah mungkin guna pakai untuk apply kan waktu PRN itu. Dan kita ambil isu yang paling hangat jugalah, consider hangat, which is pelajar lepasan SPM tak nak sambung belajar. Which is Menteri sendiri keluarkan statement tu. Sebelum ni Menteri tak pernah keluarkan statement macam tu. Ya, betul. Menteri hanya keluar, Alhamdulillah peningkatan SPM kita berapa persen. Ya, betul. Sekolah terbaik itu. Tapi kali ni dia beritahu berapa persen, terus keluar data dah. Betul. Okey. So soalannya, apa khabar Tuan Fadi? Jawapannya khabar baik. Khabar baik. Soalan? Okey, soalan. Apa khabar? Alhamdulillah baik juga Tuan. Okey. So realiti sekarang, kita berpijak di bumi yang realiti kan sekarang. Kita tengok pelajar lepasan SPM. Kalau kita tengok ramai yang tak nak sambung belajar. So kalau kita tengok data kat sini Tuan, 458,000 lepasan SPM tidak menyambung pengajian sejak tempoh 3 tahun sejak tahun 2020. Itu data yang dikeluarkan Info Utusan Melayu. Utusan Malaysia ni, Utusan Melayu zaman dulu. Okey. So statistik ni kalau kita tengok Tuan Fadi, 35.16% bersamaan 115,000 lepasan SPM tahun 2020 dan 48.7% atau 180,000 bagi tahun 2021 tidak melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. 200,000 lah senang. 200,000 almost 500,000 lah. Kenapa Tuan Fadi perkara ni berlaku sejak 3 tahun sebab ni? Kalau saya tengok dia jadi lepas pandemik ni Tuan, 2020, 2021, 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan cerita SPM, anak saya pun tak ada nampak masa depan nak sambung tu. Tanya anak saya nak jadi apa, dia jadi influencer, YouTuber. YouTuber. You tengok YouTube daripada Indonesia apa semua kan. Jadi kita jangan menidakkan perkara ni. Because keadaan sudah pun berubah daripada zaman dulu, zaman revolusi industri dan sebagainya. Orang nak bekerja, sekarang ni orang nak bebas. Dia nak jadi burung yang bebas. Dan banyak option yang boleh menjadikan mereka burung bebas dan dapat pendapatan seperti mana orang yang bekerja. So the key is perubahan zaman. Dia macam zaman dulu orang naik kuda, tukar. Bila Ford keluarkan Ford T model, naik kereta. Jadi janganlah duk fikir kenapa orang tak naik kuda Jadi itu just bawa kita pergi ke belakang. So baiklah kita fikir macam mana nak mantapkan lagi kereta tu. Gitu kaedah dia. Jadi sekarang ni baiklah kita bincang apa yang kita nak buat dengan this 200,000 orang yang tak sambung. 200,000 orang yang sambung ni, most probably itulah impian dia orang. Dia nak jadi doktor, dia nak jadi profesor, dia nak jadi lawyer, dia nak jadi arkitek, dia nak jadi engineer. Semua ni perlukan formal education. Untuk memastikan awak boleh jadi. Mana ada jadi doktor ambil sijil 3-4 minggu. Betul. Kan? Dia kena ambil at least 5 years, 6 years kan. So impian 200,000 ni ada impian untuk begitu kaedah. 200,000 lagi, yang 180,000, 200 kita ambil tu, jadi impian lain. Jadi kenapa? Jawapannya simple, perubahan zaman.
So maksudnya formal education untuk yang 200,000 tak nak sambung tu tak menepati diorang lah. So adakah kementerian perlu seksikan supaya fit ni kos? Anyway, Fadil alhamdulillah dah ada anak kan. Alhamdulillah. Fadil nak anak Fadil jadi macam ni. Jadi macam mana soalan tu. Okay, simple. Simplekan soalan. Masuk universiti ke tak ya? Saya tengok mana dia ada peluang yang bagus, jalan je. Tak perlu pun universiti pun tak apa. See? Saya nampak yang tu tak. So faktor nombor 2 adalah faktor mak ayah juga. Mak ayah dah open. Tak kisahlah. Saya jujur beritahu mak saya masa saya nak berniaga memang kau punya marah. So mak ayah mungkin sekarang ni dia pun terdedah dengan berita-berita orang buat gig ekonomi, orang buat entrepreneurship, orang buat jadi tiktokers dapat banyak. So mak ayah pun memainkan faktor like, apa kau nak jadi apa? Buat Grab. Kan? Buat Grab, okey lah, ambil lah kereta mak. Dia pula yang support. So because perubahan zaman lah. Okay, perubahan zaman, faham? So seterusnya, soalan seterusnya Tuan Fadi. Pengalaman Tuan Fadi lah, pernah melalui SPM. Okay, kalau SPM ni kalau dekat UK dia panggil O level lah. Okay. Pernah lalui SPM. Lepas tu apa yang bermain fikiran Tuan Fadi selepas Tuan Fadi habis SPM dan menyebabkan Tuan Fadi nak sambung belajar? Apa soalan dia? Soalannya adalah Tuan Fadi pernah habis SPM. Okay. Sewaktu habis SPM tu apa yang Tuan Fadi fikir? Dan seterusnya, kenapa Tuan Fadi sambung belajar? Saya sambung belajar sebab masa tu saya tak tahu benda lain selain sambung belajar. Itu je. Kita tak tahu. Masa saya duduk sekolah dulu, cikgu cakap, sama ada awak jadi doktor atau awak jadi engineer. Dua tu je. Sebab saya sekolah, alhamdulillah takdirlah, sekolah sains, sekolah asrama penuh. Jadi dekat sekolah asrama penuh tu, you have either option jadi doktor or jadi engineer. Jadi otak saya like, okay lah, 5 tahun diberi that direction, maka saya ikut je direction tu. Nak lepas SPM, tak dapat doktor, saya pun sambunglah engineering. So bila masuk engineering, saya pun adakah ini yang aku nak? Jadi masa tu lah baru saya berfikir, baru saya guna otak, barulah saya fikir balik, ujungnya aku nak cari apa ni? Kan? Jadi pendedahan tu tak ada. Zaman tu internet tidaklah meluas macam sekarang. Kan? Peluang-peluang tak apa pun ada. So nak dijadikan cerita, masa tu of course saya nak jadi doktor dulu. And that sebab ayah saya accident depan mata saya waktu saya umur 7 tahun. Saya nak jadi doktor. Tapi bila tak jadi doktor, saya ambil engineering dalam keadaan terpaksa. Okay. Sebab dapat scholarship. Mak saya kata, kalau kau pergi UTP, Universiti Petronas, mak tak payah bayar. Okeylah, saya pun masuk universiti. Saya fikirlah, bila zaman masuk universiti, ujungnya saya dah tahu gaji saya berapa. Masuk Petronas nanti gaji paling tinggi 3,500 masa tu. Saya pun kata, okey, inilah masa depan aku. Tapi takdir Allah juga masa tu portal berita harian adalah portal yang saya selalu masuk. Okay. Takdir Allah juga. Kalau ingatlah, saya tak tahu Fadil ingat ke tak, dekat portal kita baca apa-apa, dekat bawah tu kan ada orang yang buat iklan. Oh, jual itu, jual ini, masuk program tu, masuk program, buat duit forex, macam-macam . Bila saya buka tu, saya kata, oh rupanya ada lagi satu dunia. Dunia tu nama dunia perniagaan. Then saya kata, ujungnya aku nak dapat 3,500. Ada tak jalan lain? Sebab saya tak minat engineering. Ada tak jalan lain? Maka nak dapat 3,500. Saya pun tengok, boleh je dapat dengan bisnes. Saya pun start study bisnes, beli buku bisnes, ambil dekat universiti ada subjek, kita boleh top up subjek kalau kita ambil engineering. Saya ambil subjek international business. Okay. Saya start belajar pasal bisnes, and then saya pun buat bisnes dekat universiti. Start dengan jual puding, lepas tu jual baju, jual benda-benda kecil lah kan. Jadi the key sekarang ni kenapa saya pun belajar, sebab saya tak tahu ada option lain. Kalau saya tahu ada option lain, maka most probably saya pun tak sambung belajar. Gitu. Okay. So, okay, soalan seterusnya Tuan Fadi. Kalau tadi sebenarnya Tuan Fadi dah menjawab dah. Kalau Tuan Fadi Ghazali berada SPM pada tahun 2020, Tuan Fadi tak sambung belajar lah. Tuan Fadi terus explore dengan dunia luar yang dunia. Mungkin saya sambung belajar sambil saya explore. Okay. Sebab saya uncertain. Sebab there's no like testimoni yang banyak kejayaan orang dalam, terutama dalam saya punya circle.
Faham? Kawan-kawan saya ni tak ada yang tiba-tiba meniaga luar biasa. Tapi dalam keadaan sekarang, budak umur 20-an dah masa sekolah, bukan 20-an, SPM pun tak lagi silap, dekat Kelantan, yang dia bayar zakat banyak tu. Ya. So ini dipanggil testimoni yang menyebabkan trust kita naik. Testimoni. Faham? Testimoni ni. Betul, Testimoni Menyebabkan, hey, dia orang boleh buat, kenapa aku tak boleh buat? Ya. Zaman saya dulu tak ada testimoni ni. Faham? Kebanyakan testimoni semua fail. Tu yang macam baik kerja. Baik kerja. Baik belajar dulu. Okey. Jadi seterusnya Tuan Fadi, kalau kita tengok peratusan ni mungkin kementerian pun fokuskan akan bertambah dari tahun ke tahun untuk jumlah pelajar lepas SPM yang tak nak sambung belajar. Okey. Adakah Malaysia bakal ada pemimpin ataupun Perdana Menteri yang tak ada SPM, tak sambung lepas belajar SPM? Okey. Ini saya nak kena terangkan. Kalau orang dah tak nak pakai kuda, orang nak pakai kereta, jangan paksa orang pergi naik kuda. Okey. Jadi sekarang ni zaman dia, orang dah tak nak sambung belajar. Tetapi okey, kita kena faham, 200,000 yang tak sambung belajar ni, dia orang nak buat apa? Ada 3 benda je dia orang akan buat based on statistik, based on survey. Nombor 1, dia orang nak buat gig economy. Okey. Nombor 2, dia orang nak jadi influencer. Nak jadi TikTokers, Insta famous, nak jadi YouTubers. Nombor 3, dia orang nak buat usahawan. Baik. Kita pergi nombor 1, gig economy. Gig economy, dia ada limitation, dia ada batas dia. Betul. Buat Grab atau Foodpanda, tak mungkinlah boleh dapat 20,000 sebulan. Betul. Tak mungkin. So, dia orang akan, pada usia 20 tahun, dia orang okey, dia orang happy dengan RM50 sehari. Tapi kalau dia dah kahwin, umur 25, umur 30, dia akan start lemas. Sebab dia bukan high punya income punya kerja. Jadi dia orang akan perlukan pekerjaan yang dapat lebih tinggi berbanding gig economy. Jadi apa yang mereka buat? Mereka adalah mereka kena masuk kerja. Tapi bila nak masuk kerja, orang zaman sekarang orang tengok skill. Okey. Betul tak? Okey. So mereka kena sambung belajar. Kena ada kena sambung belajar, like bukan panjang tapi pendek, just untuk acquire certain skills. So skill-skill ni ada sijil. So kita tengok sijil apa yang dia dapat. Okey. Ambil contoh, spa yang banyak dekat luar. Okey. Dia orang bukan ambil degree in spa. Dia orang ada cert untuk buat spa. Betul tak? Betul, macam hair salon semua tu. Yes, dia orang ada certificate untuk buat spa. So, dia orang buka spa. So, kalau orang ni nak kerja, saya sebagai majikan pun tak tengok dia punya ni, saya tengok certificate atau skill apa yang dia ada. So, gig economy dia akan ada like ceiling, untuk you lompat pergi tempat lain, you kena ada skill. Ni sambung belajar. Nombor 2 tadi, dia nak jadi apa? Nak jadi influencer. Influencer, kita, to be honest, bukan semua influencer boleh buat duit lah. Okey. Betul tak? Semalam pun saya ada bincang dengan salah seorang presiden kita. Ada influencer, satu video 30 saat 1 minit, dia boleh buat 1,000 lebih. Ada yang video 18,000 1 minit. Okay, fine. Tapi majority influencer 100, 200, 300. So akan ada gap. Influencer pun akan ada gap income dia. So macam mana? Dia orang pun mesti belajar ilmu. Certain influencer, Allah bagi dia rezeki, idea dia memang bijak, talented. Ada setengah orang dia tak talented tau. So dia kena like belajar atau ambil orang yang lebih power daripada dia untuk strategisekan dia punya campaign, untuk dia punya ni kan. Macam Mr. Beast kan. Mr. Beast kan dia tahu macam-macam dia buat sebab dia kreatif. Ada orang nak jadi YouTuber tapi itu je lah ceiling dia. Betul. Jadi ada ceiling. So macam mana? Kena belajar juga. Alright. Also, of course, yang entrepreneur, dia nak build dia punya business, dia kena belajar. Jadi kod mana-mana pun bagi saya, instead of kita duk push dia orang ambil SPM, macam contoh TVET, umur 16 boleh ambil TVET. So tak perlu ambil SPM pun. Lagi cepat lah. Lagi cepat. Jadi instead of kita push dia orang ada satu education untuk semua orang, sekarang ni berbeza education system untuk berbeza orang. As long as you belajar, you acquire skill to get money, then okay, it's fine. Okay. Yang penting dia, kita kena, okay, yang penting adalah dasar government perlu selari dengan perkembangan semasa. Saya ambil contoh dasar macam ni. Contoh dasar,
nak kerja government mesti ada diploma degree. Betul? That is dasar. Awak tak ada, awak tak boleh naik pangkat. Betul. Itu dasar. So, kita kena revamp dasar. Menteri-menteri kena tengok balik dasar supaya kita acknowledge people yang ada lifelong learning punya certificate ni dan skill. Jangan menidakkan orang yang pandai tak boleh naik tanpa ada kelulusan sekian dan sekian. Okay. Sebab setiap orang berbeza. Faham? Sebab orang dah makin pandai, bukan makin tak pandai. So bila kita tengok senario ni berlaku Tuan Fadi, adalah yang buat servis sekian dan sekian. So antaranya sebab apa pelajar-pelajar lepas SPM ni tak nak sambung belajar, antara reason lah yang mereka bagi adalah tak mampu, tak ada duit. Sebab nak sambung degree ke, nak sambung diploma ke, ada cost dia. Nak kalau contohlah dia orang Sabah, orang Sarawak, rata-rata mesti ada Semenanjung, kos nak bergerak semua tu kan, dan tiket pun mahal. Baik pergi Bali, baik pergi overseas daripada pergi Semenanjung. Ibaratnya kan. Okay, so Tuan Fadi punya pendapat lah, apa jalan yang mereka boleh pilih kalau yang macam tu? Adakah dia nak pursue education ataupun dia macam ni, simple. jadi mangsa keadaan? Kalau awak nak jadi doktor, you have no option. Okay. Right? Tapi anyway, nak jadi doktor, dia ada scholarship dia, whatever lah. Kalau nak jadi professional, you have no option except masuk universiti. But then, kalau jalan yang dipilih itu berbeza. Macam saya sebut tadi, you boleh ambil cert. Cert ni, saya ambil contoh, digital marketing cert. Of course, you can come to Fanivo. Kita boleh keluarkan kita punya cert sendiri under UTM Space, dan insyaAllah kita juga akan build our own college. You boleh belajar, you boleh dapat cert. Tapi paling busuk pun, you boleh dapatkan cert from Google free of charge. Paling busuk. You ada cert tu, you pergi minta kerja, you bagi tahu you are SEO, you ada certification in SEO punya marketing, people will hire you 2,000, 3,000, 4,000 dalam tangan. Okay. Jadi jangan cerita tak ada duit. Ceritanya banyak cara, banyak peluang. Terutama dengan keadaan sekarang ni online kan, kat mana-mana boleh. Okay. Okay, ni soalan yang saya nak sentuh untuk Tuan Fadi jugalah, which is selaku majikan juga pada masa yang sama kan. Ada tak perbezaan pekerja yang Tuan Fadi ambil based on skill ataupun pekerja yang Tuan Fadi ambil yang fresh grad? Ada perbezaan tak? Boleh kongsi yang kita semua? Perbezaan dia jauh. Okay. Biasanya orang yang ada degree, ada diploma lebih bagus berbanding orang yang tak ada. Tapi saya cerita tu zaman dulu. Okay. Peringkat awal waktu saya buat belah-belah tahun lepas, saya akan tengok, first kali saya tengok qualification mamat ni atau budak perempuan ni kan. Dia ada degree atau diploma. That is my first. Sebab saya tahu kalau dia tak ada degree, tak ada diploma, maksudnya dia sendiri tak nak challenge diri dia. Faham? Dululah. Dia ayat dia malas lah. Okay. Malas kan. Sebab dulu tak ada option lain. Tapi sekarang saya tidak based on benda tu sahaja. Kita ada banyak lagi benda-benda yang kita kena tengok juga. So kalau tanya saya, zaman sekarang saya perlukan orang yang ada attitude bagus with right skill. Daripada kita duk judge dia ada degree atau diploma semata-mata. Dulu yes, sekarang ni tidak lagi. So saya buat perubahan dasar dalam syarikat. Kita bukan government, tapi kita buat perubahan dasar tu. Itu maksud saya, perubahan dasar tu untuk kita ambil orang kan. Macam tu lah. Okay. Bila Tuan Fadi cakap Tuan Fadi buat perubahan dasar, saya antara leader yang dalam Fanivo menyahut perubahan dasar tersebut, which is tim saya tak tengok education level. Dan kita punya tim alhamdulillah, walaupun mungkin non SPM je, tapi dengan gaji rate boleh dapat 4 ke 3,000 tu paling minimum lah. Betul. So terima kasih atas dasar terbaru Tuan Fadi tu. Perubahan dasar. Okay. Sebab tu impact dia besar. Kalau kita jadi government, kita ada kuasa. Kalau kita berniaga, dasar tu di tangan kita kan. Kita impact kepada bisnes kita. Dan kepada yang pendengar-pendengar yang ataupun yang menonton podcast ni, selain daripada nak join gig ekonomi ataupun nak jadi usahawan ataupun nak jadi influencer kan, anda boleh apply juga kerja kat Fanivo, insyaAllah. Ya, betul. Job.sifu Job.sifu@gmail.com. Ataupun yang tertera kat bawah. Saya bagi tahu tempat kerja yang paling best kat Malaysia adalah Petronas. Nombor 1. Nombor 2 Fanivo. So nice. Kalau rasa tak layak pergi Petronas, datang Fanivo. Kan, kita cari yang lebih bagus daripada Petronas. Okay. So seterusnya Tuan Fadi, kalau kita tengok
penganggur pun makin meningkat. Kita tak tahu sebenarnya apa penganggur tu nak. Sebenarnya kita bukan nak nak gelak-gelakkan mereka, sebab mereka pun part of menjana ekonomi Ada sebenarnya. statistik ke pengangguran? Ada. Kalau saya tengok kat sini, menurut Astro Awani, kadar pengangguran Malaysia pada Februari tahun ni menurun kepada 3.5% dengan 591,900 orang penganggur. Menurunnya 0.1% lah. Mungkin sebab gig ekonomi membantulah. Okey. Pada tahun sebelumnya 596,000. Pada Januari lepas lah, menurut Jabatan Perangkaan Malaysia. Tapi masih jumlah yang besar lah, lebih 500,000 lah. Ya. Apa saranan Tuan Fadi ataupun pendapat Tuan Fadi ataupun gerak kerja ataupun dasar yang Tuan Fadi ingin bawakan? Mungkin menteri-menteri dengar kan idea daripada Tuan Fadi untuk membantu jumlah almost 600,000 penganggur yang berada di Malaysia. Kerah masuk tentera ke? Banyak ni boleh buat. 500,000 500,000 Tuan Fadi. Pertama sekali, saya tak boleh nak buat perubahan dasar tu kalau data tu tak lengkap. Kat mana yang menganggur tu? Masuk negeri ni mana? Ya. Okey. Kalau negeri, contoh, kalau menganggur tu banyak dekat contoh negeri-negeri yang Pantai Timur, contoh. dan dasar dia mesti berubah Dekat sana sesuai dekat sana. Kan? Saya yakin dekat Selangor ni tak ramai lah. Saya rasa lah dalam statistik perasaan, kita tak tahu data macam mana kan. Tapi pandangan saya yang menganggur banyak adalah dekat negeri-negeri yang peluang pekerjaan dia tak banyak. Kat situlah pengangguran akan banyak berlaku. They don't have any other options. Sebab tu kalau kita bincang dengan gig ekonomi ke apa, of course kalau buat Grab dekat sini mungkin boleh banyak, sana mungkin sikit. Gitu lah. Jadi kalau tanya saya, pertama sekali, apa saranan saya, apa yang saya nak buat, perubahan dasar ataupun kalau saya jadi menteri ke apa nak buat kan, saya kena tengok data tu dulu. Tetapi the best, kalau kita panggil generally speaking, the best yang boleh mereka buat ada dua. Satu adalah gig economy yang skill dia very minimum. Awak boleh bawa motor, there you go. You boleh bawa kereta, there you go. Okay. Number two, jadikan mereka usahawan. Tapi kat sini ada grey area sikit, sama ada dia boleh atau tak boleh. Jadi kalau usahawan tu adalah satu benda yang boleh, tapi saya yakin dalam banyak tu usahawan ni 20% je yang nak jadi. 80% dia tak nak jadi usahawan. So 20% kita boleh cari, jadikan mereka usahawan. Dalam 20% yang masuk ni pun 20% je akan sukses. 80% baki daripada out of 20% ni dia tak akan successful. So kita memang kena ada like roadmap yang jelas untuk mereka ni perform dalam bisnes mereka. Itu dia. So berbalik kepada data yang 40-40-20, which is 40% nak jadi influencer, 40% nak join gig economy, 20% nak jadi usahawan. Kalau kita tengok data-data ni, 100% tu tak ada pun nak cakap bekerja. Maksudnya bekerja sendirilah, gig ekonomi semua tu kan. Dan influencer sendiri, semuanya nak jadi free birds. So sebagai majikan lah, adakah perkara ini merisaukan Tuan Fadi, dan sebagai majikan juga, apa inisiatif Tuan Fadi ataupun Fani Evo untuk menarik berapa persen ni join dalam bidang corporate ataupun pekerjaan pula? Saya pandai soalan saya hari ni. Nampak bijak kan? Nampak bijak. Jadi saya kena jawab dengan lebih bijak. Tak adalah. So pertama sekali kita kena faham, ada 400,000 SPM yang keluar. 200,000 ni nak kerja. Sama belajar tu. 200,000 ni nak kerja. So lagi remaining 200,000 ni yang nak bekerja sendiri. But we need to understand one thing. This 200,000 ni pun might not survive. Faham tak? Faham. Might not survive. Kenapa? Sebab based on my experience, only 20% will end up akan survive. So daripada 200,000, 40,000 sahaja, betul tak? Betul. Akan survive and thrive. Maksudnya kalau dia buat ni, dia boleh hidup, dia boleh consistent, dia boleh like thinking straight, kan, tidak di-jeopardize oleh IG yang menyebabkan depression. So 20% ni yang akhirnya thrive. So remaining baki 80%, which is 8 kali 4 360 berapa?
Apa nama bapak? 8 kali 4. Dah berat dah soalan ni. Dah berat soalan matematik. Matematik soalan je. matematik. Tiba-tiba aku jadi tak boleh matematik. 36 lah. 8 kali 4 36. 36 lah. 360,000. 8 kali 4 32. Apa nama bapak? 32. Sorry. 32 ni 320,000. 320,000 ni adalah macam mana matematik jadi tiba slow? Oh, tak makan lagi. Betul lah. Waktu dia. Ya, betul. So soalan terakhir Tuan Fadi. Tak apa. So 320,000 adalah orang yang end up will find somebody untuk duduk bersama-sama. Maksudnya dia akan cari payung. Okey. Faham? Ataupun this 80% orang 320,000 ni dia adalah orang how. Dia akan tahu nak buat. Contoh dia tahu buat marketing, dia tahu ni. Dia dah, sebab dia explore dulu. Tapi dia tak ada why. Okey. Dia bukan orang why. Kenapa nak buat? Jadi bila orang yang tak ada why, dia tak ada that drive tau. Dia tak ada drive. Dia tahu nak buat tapi dia tak ada drive tu. Sebab tu this 20% ni adalah orang yang ada why, yang sukses ni. Sebab tu tak jadi pun dia buat lagi. Sebab dia ada belief dia yang dia nak capai. Sebab ikut ada satu buku Simon Sinek bagi tahu, Start with Why. Orang how and orang what ni memang banyak dalam dunia. Tapi orang why sangat sikit. Jadi orang how akan cari orang why untuk duduk di bawah dia. So dalam kes ni saya tak risau pun. InsyaAllah ada rezeki tu. Okey. Faham? InsyaAllah ada rezeki. Mencari payung. Dia akan cari payung nak duduk bernaung di bawah. Apa dia cubalah dulu kan. Tapi dia try explore. ujungnya dia akan cakap, alamak, kenapa TikTok aku buat tak viral tapi kalau aku buat untuk Company. orang lain mungkin viral. Macam tu. Something like that lah. Okay. So kita cari payung, most probably kalau kita jumpa dengan tim yang bagus, macam contoh Alibaba kan. Tak semua orang tu macam Jack Ma. Tapi bila semua orang duduk dengan Jack Ma, payung dia nama Alibaba, semua orang pergi IPO dan semua kaya. Macam tu kaedah dia. InsyaAllah Funivo pun doakan pendengar-pendengar dan yang lihat podcast, kita nak pergi Funivo Berhad. InsyaAllah, amin. Yep. Okay, so kalau zaman dulu Tuan Fadi, ada perkara ni pernah jadi isu semasa lah, zaman kita dulu lah, which is sijil palsu. Kan, sijil palsu. Kan, nak kerja apply, tengok-tengok rupanya tipu sijil palsu. So PhD kan, PhD palsu. Ada yang kata dia dapat PhD doctorate daripada universiti ni, tengok-tengok rupanya tak ada. Kenapa perkara tu berlaku sebenarnya Tuan Fadi? Sedangkan pada masa sama, zaman sekarang dah tak kisah pasal sijil ni. Dia macam ni. Itu berkait dengan dia punya iman. Iman. Dia berkait dengan iman. Dia yakin kepada siapa. Kalau dia yakin kepada asbab, sebab tu dia buat kerja-kerja tu. Sebab dia yakin dengan asbab ada sijil, asbab ada doktor, asbab ada title, maka aku akan dapat apa yang aku nak. Dia yakin atas asbab. Kita orang Islam, orang ada iman, yakin tu kepada Allah. Faham? Kita yakin kepada Allah. Kita bukan yakin pada asbab. Sebab tu tengok iman kita kat mana, letak kat mana. Yang orang iman dia pada Allah, dia tak buat benda-benda yang tak elok. Kan, dia tak buatlah, dia tak carilah sijil palsu ke, dia tak menipu. Sebab dia beriman, dia tahu Allah yang bagi rezeki. Dia tahu Allah melihat. So nak tipu tu, ya cek balik lah. Sebab tu ada satu masa tu saya pernah pergi keluar jumpa dengan seorang ni daripada seorang yang saya tak ingat dia punya nama apa, haji apa, daripada Johor. Dia pernah bagi tahu saya, dia kata, kau jangan marah orang tak pakai tudung. Yang masalah bukan tudungnya, yang masalah imannya. Jadi apa yang kau kena buat? Kau bukan perbaiki tudungnya, tapi kau cuba perbaiki imannya. Maksudnya macam mana kau nak perbaiki iman? Kau bantu dia untuk beramal dengan apa yang agama suruh. InsyaAllah automatically iman dia naik. InsyaAllah dia pakai tudung. Okay. So that is like apa nasihat lah kan. Okay, lagi satu soalan Tuan. Pesanan lah untuk Tuan Fadi kepada pelajar-pelajar yang mungkin tengah tertekan, buntu dan juga depres. Okay, tak tahu. Sebab dia macam ni Tuan, lepas SPM ni, di antara line yang kau nak ke mana, kiri ke kanan, nak buat jawapan yang sangat sukar dalam hidup pada usia 18-17 tahun ni. Jadi dia akan ada fasa yang dia depressed, dia down jap.
Kan? Nak family pula masuk, kau ni kenapa lagilah pressure dia. Betul. So pesanan Tuan Fadi kepada individu ataupun pelajar-pelajar yang berhadapan dengan situasi tu, dan apa yang mungkin Fani Ibu boleh bantu juga pada masa Ya, betul. Okay, so ini kalau orang tu dah ada direction, dia tak depressed, dia tak buntu kan. Nasihat saya kepada orang yang tak tahu nak buat apa, ada satu ayat ni. Dulu saya sangat benci dengan ayat ni. Okay. Saya memang tak boleh pakai lah ayat ni. Kalau dengar orang cakap, memang saya marah dengan ayat ni. Tapi bila along the way, saya baru faham, makna dia sangat besar untuk saya. Okay. Ayat dia, just go with the flow. Go with the flow. Go with the flow. Kemana kita dibawa, maka go with the flow. Tetapi go with the flow itu buat apa yang Allah suka. Contoh, go with the flow, ikutlah nak jadi apa pun. Tetapi Allah kata apa? Dalam silaturahim ada rezeki. Sambung sebanyak-banyaknya silaturahim. Allah kata apa? Bagi sedekah. Kita bagi sedekah. Sedekah ni apa? Segala jenis kebaikan dikira sedekah. Buat selalu kebaikan. Kita just go with the flow. Tetapi insya-Allah akan timbul jalan-jalan rezeki yang kita tidak sangka-sangka. Go with the flow. Jangan nak, dia macam ni, orang yang nak menentukan hidup dia, dia rasa rezeki dia ni dia yang tentukan. Dia yang nak kontrol rezeki dia. Walhal kalau kita nak kontrol rezeki kita, jangan cerita rezeki, kalau kita nak kontrol apa yang kita makan pun, sudah pasti kita tak mampu nak buat apa yang kita nak buat dalam hidup ni. Contoh nak makan tengah hari, kita nak kontrol apa kita makan, berapa banyak air perlu disiram kepada padi, berapa banyak padi yang perlu ditanam, berapa lama padi tu perlu tumbuh, berapa banyak yang daripada tanah yang perlu diserap, yang akhirnya padi keluarkan satu biji nasi. Kalau ayam nak makan ikan, daripada laut mana ikan, berapa banyak ikan tu nak makan. Kalau kita nak mengurus makan pun tak mampu, apatah lagi kita nak urus benda lain dalam hidup kita. Betul. So jangan letakkan rezeki itu di atas tangan kita, tapi letakkan usaha tu di tangan kita. Jadi apa boleh kita buat? Just go with the flow. Usaha apa yang boleh kita buat pada ketika itu, buat je apa Allah suka. Allah kata silaturahim, sambung silaturahim. Jangan gaduh dengan orang. Allah kata bagi sedekah, bagi sedekah. Buat baik pada mak ayah. InsyaAllah timbullah rezeki-rezeki, punca-punca rezeki itu. Jalan, kaedah, kita tak tahu. Saya ambil contoh macam salah seorang student kita, Fayat. Okay. Fayat kan duduk dekat mana, KL kan masa tu. Ada KL ke Selangor macam tu. Dia kerja. Dan mak dia kata suruh balik. Betul. Dia pun fikir nak balik nak kerja apa. Tapi mak suruh. Bila mak suruh, buat apa yang mak suka, Allah suka. Dia balik. Bila balik, rupanya Allah buka pintu rezeki dekat sana sebab bahagiakan mak, happykan mak. Apa berlaku? Akhirnya dia buka kedai, niaga. Dia buat ayam apa? Gunting. Dapat juga $500,000 setahun. Ayam gunting je. Ayam gunting. Kat Kulim. Ya, benar. Bukan kat KL. So, that's the way lah. Saya kenapa saya tak suka go with the flow tu, sebab masa saya lepas SPM, saya sekolah dulu kan kita suka kat seorang perempuan kan. Saya suka perempuan. Which is siapa perempuan tu? Saya dulu ketua pengawas. Saya suka kepada penolong ketua pengawas. Ini cerita lah kan. Saya suka. Jadi lepas SPM semua, saya pun bagi tahulah dia. Bagi tahu lah kan. Saya macam nak balik dah ni. Masa tu lepas paper biologi. Okay. Habis biologi punya paper, saya kata once and for all lah. Macam like, kalau tak buat sekarang, there's no other chance kan. But dia pun mungkin akan pergi buat benda lain kan. Saya pun buat benda lain. Saya pun bagi tahu dia, saya suka dia. Macam tu lah. Declare lah. Bukan declare, bagi tahu lah kan. So masa tu, penolong ketua pengawas saya kata, no. Kita tak tahu masa depan kita macam mana. Saya ada apa yang saya nak, awak ada apa awak nak. We just go with the flow. Tu ayatnya. Itu ayat dia. Itu menyebabkan saya jadi hiris macam siut lah. Macam tu lah. So lepas tu saya go with the flow lah. Hidup saya go with the flow. Rupanya flow tu, orang yang saya cakap tadi jadi isteri saya sekarang. Lain macam flow dia. So tapi like jangan kalut sangat relax So kira yang situasi tu yang menenangkan adalah isteri tuan lah, doktor lah waktu tu go with the flow. Apa yang menenangkannya? Dia macam dia santai, dia macam masa tu tak santai. Tak santai. Masa tu saya agak like, betul saya kata saya sangat benci dengan perkataan go with the flow. Okay. Sebab apa? Apa pula? Sebab saya baca buku motivasi, we need to plan. We need to plan ahead. Kepala otak dia lepas SPM kau nak plan apa kan? Tapi like, sebab saya kata, bila rezeki ni,
satu dunia bertolong-tolongan untuk bagi kepada kita sesuatu rezeki. Kalau Allah kata tidak, tidak. Tapi kalau satu dunia bertolong-tolongan untuk tarik, untuk tak nak bagi benda tu atau rezeki tu pada kita, kalau Allah kata ya, ya. Yes. Sebab tu prinsip dia simple je. Just go with the flow. Okey. Jadi apa yang kita boleh simpulkan daripada topik untuk hari ini, untuk adik-adik khas lah, untuk adik-adik yang baru lepas sahaja mengambil keputusan SPM, tak kisahlah keputusan anda bagus ataupun sebaliknya, just go with the flow. Sebab anda rancang, tapi rancang. letak satu target, go with the flow. Yes. Dia macam kita nak pergi ke muara sungai. Sungai tu kluk-klek kan. Ada tempat dalam. Kita just naik apa? Rakit rafting water rafting sampai gitu. Ada soalan yang mana kita ada student nak sambung belajar tapi disebabkan nasib tak menyebelahi mereka. Okey, nasib tak menyebelahi mereka. Nasib apa? Nasib pitih. Pitih lah. Nasib pitih. PTN. PTN. Okey, tak menyebelahi mereka mungkin sebab faktor kewangan keluarga, dan mungkin yang nak baru habis belajar ni anak sulung, nak bantu adik-beradik, nak bantu keluarga. So kepada mereka yang mungkin tengah mendengar, apa saranan Tuan Fadi? Okey, gini. Nombor satu, orang yang tak nak sambung belajar, dia akan banyak alasan. Kita bercakap dengan orang yang nak sambung je. Okey. Kalau nak sambung, buat cara nak sambung. Tak nak sambung, kau jangan buat alasan. Simple gitu. Nombor satu. Okay. That's the first rule. Okay? That's the first rule. Simple macam ni lah. Kalau kau tak nak sambung, kau akan cakap lah, masalah duit lah, masalah ni lah, masalah tu lah. Soalannya kau nak ke tak nak? Okay, kalau nak, kita buat cara nak. Okay. Kalau nak sambung, tak ada duit, ada jalan tak? Ada. Banyak tak? Banyak. Sama ada melalui jalan government, melalui PTPTN, atau kalau tak dapat PTPTN, ada banyak lagi minta dengan yayasan ke, minta. Pernah dengar tak orang yang nak sambung belajar pergi ke Mesir tapi tak ada duit? Apa yang dia buat? Solat hajat, bagi tahu dekat masjid, anak ni nak sambung belajar, tak cukup duit, boleh tak? Sebab dia nak, dia cari jalan. Dia cari jalan. Paling tidak ada tak motor sebiji? Pergilah bawa Grab Food ke Food Panda ke, sambil sambung belajar. Betul tak? Betul. Sambil sambung belajar. Saya dulu pun tak ada duit. Tapi takdir Allah, dalam keadaan tak ada duit tu, saya nak pakai motor. Sebab nak pergi kuliah. Macam mana saya nak pakai motor kalau saya tak ada duit? Saya buatlah meniaga, jual sumi lah. Cumi ke sumi? Sumi. Jelly tu. Bawa motor daripada pinjam motor kawan daripada apa nama tu, daripada UTP Tronoh tu, pergi ke Aeon Mall dekat Ipoh. Bawa motor tu getah habis. Belilah sumi dekat sana, Greentown. Beli dekat Greentown, bawa balik, letak dekat peti-peti ais rumah orang semua. Okay, collect seminggu sekali, collect duit. Bolehlah buat makan, bayar motor. So kalau nak sambung belajar, fikir cara sambung belajar. Kalau tak nak, jangan buat alasan. Ini jangan tak, bukan tak sin sambung, PT tak ada. Bukan masalah PT, masalah mung lah ni. Tak abe tu. Okay, so sudah berakhirnya episod kita pada kali ini. Ya, insyaAllah. Dan kepada anda yang mungkin ada idea ataupun soalan untuk Final Evo Podcast kita, mungkin nama kita pun bakal berubah, kita tak pasti. Tapi stay tune, follow kita rapat-rapat, follow Tuan Fadi. Ni kata go with the flow. With the flow, betul? Kita dah buat, okay. Ni namanya flip-flop perumahan dasar. PMS flip-flop kan. Kita tengok kat jumpa nanti di season yang seterusnya, season ketiga. Mungkin nama baru, mungkin host baru, mungkin speaker baru. Kita tahu banyak lagi baru. Sebab kita nak tengok perubahan dasar tu menepati cita rasa rakyat. Yang penting semuanya terbaik untuk anda. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang baik itu datangnya salah silap saya sendiri. Saya Fadil Rasul, ditemani oleh saya Fadi Ghazali, hanya di Final Evo Podcast. Assalamualaikum. Pagi. Anyway, kalau ada cadangan untuk next season kita, just email ke mungkin komen. Kita buat kontes tuan, siapa yang bagi nama terbaik untuk next season tu dapat jumpa Tuan Fadi ke. Mantap. Boleh. Kita terus teaser masa tu. Go with the flow. Kita keluar je ni, bagi cadangan untuk next podcast kita nama. Kita belanja makan apa?
apa? Stick. Makan steak. Pak John. Pak John lah ilang kau. Kita buat ni, kita makan dekat Menate. Kita bincang macam ni Tak apalah, biarlah dia Macam live. Kita belah Menate. Kita bagi makan stick ke, kita enjoy mama. Kita enjoy. Okay. Tapi cabai tak boleh pergi lah. Jabe Pak John. Okay, thank you so much guys. Thank you. Assalamualaikum.